Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam edisi Terjah Suara Rakyat Marhain. Kali ini saya nak bercerita sedikit tentang isu pelarian Rohingya yang kita tahu semakin hari semakin ramai yang datang ke dalam negara kita dan menetap di seluruh pelosok negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak, semua sekarang ni dah ada lambakan penempatan dan juga perniagaan mereka. Jadi kita sekarang ni sebagai rakyat, kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa pasal pelarian ini terlampau ramai berada dalam negara kita, sedangkan keadaan huru-hara di negara mereka di Myanmar sekarang ni ketegangan itu sudah semakin kendur kan. Jadi kita agak hairan bagaimana segala maklumat tentang puak-puak pelarian ni hanya dikendalikan oleh UNHCR, ya, bahagian pelarian PBB ini. Jadi negara kita tahu tidak mengiktiraf status pelarian Rohingya, tapi ibu pejabat UNHCR ada di Kuala Lumpur dan menguruskan soal kemasukan warga-warga Rohingya ini, hingga lambakan mereka di seluruh negara sekarang ni semakin membimbangkan kita sebagai rakyat. Jadi kita pula senantiasa bangkit bersuara, tapi seolah-olah isu ini tidak didengari dengan baik oleh pihak kerajaan. Saya pun tidak faham, adakah kerajaan selesa untuk membiarkan mereka ini terus beranak pinak ataupun terus tinggal dalam negara ini, ataupun sebaliknya. Dan maklumat terbaru yang kita terima, yang begitu membimbangkan, iaitu terdapat aduan daripada rakyat tentang Rohingya yang masuk ke negara ini sekarang ni bukanlah daripada Myanmar lagi. Mereka datang ke sini daripada Bangladesh, iaitu mereka keluar ataupun melarikan diri daripada kamp pelarian terbesar di dunia, iaitu di Cox's Bazar, di Bangladesh itu. Dan dipahamkan dekat Cox's Bazar ini kamp pelarian dia dah lebih daripada 1 juta yang berada di situ. Begitu ramai, saudara, begitu ramai. Dan sekarang ni pekerja ataupun rakyat Myanmar Rohingya ni yang berada di Malaysia sekarang ni dah menganggap negara Malaysia ini tempat tinggal mereka sehingga mati. Sebab tu mereka datang berbondong-bondong ke negara ini, naik tongkang, naik kapal, naik apa, kerana mereka tahu dah di Malaysia mereka akan aman dan selamat. Dan kena pula ada dakwaan-dakwaan, laporan-laporan daripada rakan-rakan mereka yang dah duduk di sini. Dia kata orang Malaysia baik, kerajaan Malaysia layan mereka bagai menatang minyak yang penuh. Jadi baik, dia kata orang sini begitu timbang rasa kerana atas nama Muslim, sesama Islam. Ini yang timbul. Jadi walaupun ada setengah-setengah rakyat kita yang membenci dengan isu Rohingya ni, motor lah, apalah, tapi kita hanya mampu bersuara dan terus bersuara. Kita nak terajang mereka keluar begitu mungkin bukan tanggungjawab kita. Itu tugas kerajaan dan juga mandat PBB menghantar mereka ke negara ketiga. Tapi kalau tengok hari ni tak ada peluang lah nak hantar ke negara ketiga, sebab macam dah tak ada negara ketiga dah nak ambil dia orang ni. Makna negara terakhir dia ialah di Malaysia. Sebab itu kita tak pelik sekarang ni mereka membiarkan keturunan mereka anak di negara ini dengan begitu rakus sekali. Sedangkan rakyat kita suruh dikawal kelahiran supaya tidak membebankan, kan. Tapi rakyat Myanmar ini, warga Rohingya ini, mereka bebas
untuk beranak pinak di negara. Sebab itulah aduan-aduan diterima. Ada pekerja motong rumput Rohingya ini yang menghantar duit kepada keluarga mereka di Cox Bazar ini di Cox Bazar ini di Bangladesh. 5,000 sebulan. Motong rumput, kerja motong rumput 5,000 sebulan hantar ke Cox Bazar. Bila saya tanya tujuan dia hantar ke sana buat apa, tujuan dia duit-duit ini akan digunakan oleh keluarga mereka di Cox Bazar dan di kamp pelarian terbesar di dunia itu untuk bayar kepada ejen ataupun tekong untuk bawa mereka ke Malaysia naik tongkang. Ni dia. Ni yang kerjaan perlu tahu. Dia hantar 5,000. Jadi akhirnya seorang nak beranak dia, keturunan dia, pak saudara dia, nenek moyang dia, apa cucu dia, apa semua ni munggah keluar daripada kamp dia tak selesa duduk sana. Dia kata sebab kemah plastik, lepas tu duduk dalam kelompok dia macam begitu. Maknanya betul-betul macam pelarian. Dia nak macam Malaysia, pelarian tapi tak ada macam pelarian, macam merdeka bukan pelarian. Jadi akhirnya dia gunakan duit tu 5,000 hantar untuk digunakan bayar kat tekong, kemudian datang ke negara kita, menginap di negara ini, buat negara ini macam negara mak bapak dia. Dan inilah modus operandi yang dilakukan sekarang ni. Jadi jumlah yang berada di Cox Bazar di Bangladesh makin lama makin kurang. Rupanya datang ke negara kita, nak pergi Indonesia kena halau, datang kat negara kita Malaysia mudah sangat. Sebab Malaysia ni mudah menerima. Itu yang kata pelik. Sedangkan kita ada aset-aset ketenteraan laut maritimnya menjaga ni, tapi dia orang tetap terlepas. Pelik kan. Akhirnya dia orang berkampung dekat. Sebab tu kita risau, rakyat ni kita risau. Tapi saya tak faham kenapa kerajaan tak risau. Sebab lama kelamaan kalau 1 juta warga Rohingya yang berada di Bangladesh ni datang berhijrah ke sini, akhirnya dia akan kontrol negara ni nanti. Dia akan kontrol. Tengok sekarang ni, dia buka kedai runcit, buka restoran, buka apa. Dia membunuh perniagaan orang tempatan. Dia mematikan terus orang tempatan, gulung tikar, kedai runcit dia penuh orang datang. Dan dia sanggup berkorban wang ringgit untuk membeli hati rakyat Malaysia. Dia beli hati orang kampung, dia beli dengan cara beri sumbangan bila ada hari raya, bila ada hari korban, bila ada majlis-majlis, dia tukar kapet surau, tukar speaker, bila ada untuk belia-belia, dia sponsor bola, sponsor jersey, dia beri. Dan malahan dia sewa kedai-kedai ni pun daripada orang tempatan. Orang tempatan termasuk orang-orang yang ada jawatan di dalam masyarakat ni yang bagi sewa. Sebab untung sewa motor roda 3 1,000 sebulan. Gila tak gila? Kalau ada orang tu 3 motor 3,000. Jadi mudah sebab dia boleh bawa kereta, bawa kenderaan, bawa motor, boleh bebas kulu-kilih di Malaysia. Di Cox Bazar ni dia tak boleh begitu. Dia kena duduk dalam tempat dia. Sebab itulah mereka-mereka yang duduk di Malaysia ni akan hantar duit ke sana supaya mereka datang sini, dan cita-cita mereka dia akan mati di sini. Sebab tu mereka akan beranak pinak. Kerja dia beranak, membiakkan keturunan mereka supaya mereka akan dapat terus tinggal di negara ini. Anak-anak dia dapat IC, dapat apa, nanti surat beranak, dapat MyKid. Sebab tu kita tak pelik. Mereka menggunakan kemudahan kita, menggunakan subsidi kita ambil ke dia. Dan sekarang ni kalau kita tengok duit hospital, charge hospital ratus juta tak dibayar oleh warga asing. Adakah kerajaan mau diam dan tengok saja? Sebab tu saya nak beritahu kerajaan. Itu belum termasuk lagi yang beli kad UNHCR di Kuala Lumpur dengan harga RM150 satu kad. Orang Myanmar, orang Rohingya beli, Kamboja beli, Bangla beli, dia semua. Malaysia ni bebas. Malaysia ni syurga untuk mereka. Sebab tu kerajaan kena ambil berat benda ni. Dan kita akan terus bongkarkan untuk menyedarkan seluruh rakyat bahawa kepentingan kita untuk menjaga kedaulatan negara, selamatkan Malaysia, selamatkan tanah air kita. Itu yang penting untuk masa depan generasi kita akan datang. Kita jumpa lagi. Salam terjah. Assalamualaikum.